Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Kesejukan mengancam nyawa. Azrin yang sedang lena itu terus terjaga. Sebaik saja mendengar suara Azrin menjerit. Bergegas dia keluar dari bilik. Dia terkejut melihat rambut tunangnya penuh dengan bunga. Rambut Azrin juga sudah penuh dengan gam. Keras kejung nampak rambutnya. Disebabkan itu, Azrin menyuruh Azril mengajar anaknya cukup-cukup dengan perbuatan nakal anaknya. Azrin naik angin dan terus ke bilik anaknya. Dia menjerit sekuat hati memanggil Darwin dan Danny. Anaknya bingkas bangun dan dalam ketakutan melihat reaksi papanya begitu. Azrin menarik telinga Danny dan disebabkan itu, sakit Danny makin teruk. Danny terbatuk-batuk dan selesema makin menjadi-jadi. Selepas itu, Azrin menghasut lagi Azril supaya mengajar anaknya cukup-cukup dan jangan nak bagi muka. Azrin berkata, kecil-kecil menyusahkan orang, nanti dah besar jadi penyamun, perompak. Agak terkejut Azrin mendengar kata-kata Rin. Takkan sampai begitu sekali anaknya nak jadi penyamun. Darwin kesian melihat adiknya dan dia mengaku semua perkara yang berlaku atas kelakuannya. Danny menyidakkan kata-kata abangnya dan beritahu yang dia buat rambut Kak Rin begitu. Azril sudah pening kepala dan dua-dua dikenakan denda. Tangan Darwin dipukul dengan pembaris kayu. Kemudian Darwin dan Danny dihalau keluar rumah dan terpaksa duduk di luar rumah sampai malam. Daniel cuba menghalang perbuatan papanya terhadap Darwin dan Danny, tapi tidak peduli pun. Kak Mani hanya bergelinang air mata melihat apa yang jadi. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Hujan lebat dan cuaca sejuk begini memburukkan lagi keadaan, di mana Danny tidak dapat menahan kesejukan di atas penyakit asmanya. Azrin pula berusaha membersihkan rambutnya dan akhirnya rambut Rin kembali okey. Darwin dan Danny menggigil kesejukan. Bibir Danny sudah mula biru. Darwin membuka bajunya dan menyelimut adiknya. Adik kembar itu saling berpelukan. Nampak tanda-tanda mencurigakan terhadap Danny, seperti dia akan pergi buat selama-lamanya. Danny menceritakan soal mati yang membuatkan Darwin sebat dengan adiknya. Daniel terus berusaha memujuk bapanya supaya memberi peluang pada adik-adiknya. Azril tidak endah pun kata-kata Daniel. Keadaan Danny semakin teruk dan Darwin mengetuk pintu rumah untuk panggil papanya, tapi tiada seorang pun yang peduli. Ketika Azrin sudah lena tidur di atas sofa, Daniel menyuruh Kak Mani menelefon mamanya. Pada mulanya Kak Mani takut untuk telefon Alia, tapi dia beranikan diri untuk beritahu apa yang jadi. Alia tergesa-gesa keluar dari teksi. Dia tidak menghiraukan hujan yang sedang turun dengan lebat itu. Alia berdiri di depan pintu pagar dan berkali-kali menekan loceng. Ketika itu Darwin terpandang kelibat mamanya. Alia menelefon Kak Mani dengan harapan pintu pagar boleh dibuka. Azril dan Azrin pun tersedar dengan kehadiran Alia. Pintu pagar pun terbuka dan Alia berdepan dengan Azril. Demi anak-anak, Lia tidak gentar walau sikit pun berhadapan dengan lelaki tak berguna itu. Niatnya datang ke situ hanya anak-anak, bukannya kemaruk dengan Azril. Alia maki Azril kerana tindakan dia boleh membahayakan nyawa Danny. Azril pula hilang sabar dan egonya kini menguasai dirinya. Ketika Alia mahu pergi ke arah anaknya, Azril menarik tangannya dan menolak Alia ke arah tembok tanpa mempedulikan isterinya yang sedang sarat mengandung. Daniel dan Darwin menjerit melihat tindakan papanya di luar kawalan. Tanpa diduga, Sharifah Aisyah muncul dan terus menghalang Azril dari terus memukul Alia. Dia terus menampar muka anaknya. Terteleng Azril dibuatnya. Sharifah Aisyah sangat geram dengan perangai anaknya. Selepas itu, Alia segera mendapatkan Danny. Alia menyuruh Kak Mani mengambil inhaler, tapi Kak Mani tidak menjumpai inhaler yang selalu disimpannya. Keadaan bertambah cemas dan Danny terpaksa dibawa ke hospital.
Pak Mat driver mendukung Danny dan terus dibawa masuk ke dalam kereta. Azri dalam keadaan mamai, tidak tahu apa yang harus dia buat. Mereka pun telah bergerak ke hospital dan Azri cuba mengekorinya dari belakang. Azri ditinggalkan begitu je dan dia sangat marah dengan apa yang berlaku.